Aku jumpa orang pakai kasut yang sama, ucap, "Ui, Mamat ni tahu barang doh. Mamat ni tahu. Demo kena barang. Demo kena barang." So bila more towards macam mana nak giving the content tanpa kau flex, tanpa kau menunjuk. Dia macam susah Susah weh, susah. Aku ada kasut ni, tapi aku tak boleh tunjuk. Aku punya engagement, kau faham audience kau. Bila from the first video yang Supreme tu, bro, saya nak video history tambit. Kau dengar tu your audience. Bila kau dengar audience kau akan keep repeating. Dia tengok kau punya channel. What the Dang, dia ambil the whole collection of Nike SB yang dia pernah keluarkan dulu, and the material yang dia keluarkan dulu, dia letak dalam satu kasut. So that's the story behind of the What the Dang. Wait, kasut Jordan tu ada air bubble tu. Air Force One tak ada air bubble. Kau tak rasa kau tinggi sebelah, rendah sebelah. Kau tak selesa weh jalan. Ke mana kau tengok kasut ni pergi? Kasut ni mengarut lah, tu je. Bagi aku 3 kasut. What are the worst sneakers of the year? Worst. Assalamualaikum, hi, hello, dajahau, vanakkam, welcome back again to another episode of Overload Podcast Malaysia. So today, hari ni, first things first, aku kena announce that ini adalah finale untuk season 1 untuk Overload Podcast Malaysia. So hari ni aku di-join oleh someone, a guest yang kejar lama jugalah, 2 bulan jugalah kejar dia nak bagi dapat, dan kita nak bagi timing tune apa semua. The one and only Hafiz daripada FZHD YouTube channel. So tak nak cerita banyak. Kalau korang tak tahu FZHD, korang patut tahu. Kalau katalah minat sneaker ke streetwear ke kat Malaysia ni, you should know lah Hafiz ni siapa. And FZHD tu apa, dan apa yang diorang dah contribute dekat streetwear and sneaker scene kat Malaysia. So Hafiz, welcome to Overload Podcast Malaysia. Alright, so Hafiz, tak nak delay-delay, cerita sikit nama kau, umur kau, profession kau, benda-benda basic background lah, cerita sikit dekat orang. Alright, okay, thank you Overload Podcast, thank you very much sebab invite aku untuk session ni. Aku honor juga untuk be in his channel untuk finale episode kan. So kalau korang tak tahu, nama aku Hafiz ataupun dikenali sebagai FZHD dekat YouTube channel aku. Jadi aku sebagai sneaker reviewer, aku talk about sneakers, aku talk about the streetwear and all the stuff among Malaysia punya streetwear industry lah. So umur aku boleh cakap 29 lah. Muda je. Muda je. Orang expect aku umur 20 lebih, tapi actually aku dah 29. Next year masuk 3 series bro. Alah, 3 series tak apa. Okay, orang selalu tanya aku, abang buat kerja apa selain daripada YouTube kan? Orang expect aku buat full time YouTuber kan. So aku sebenarnya tak. Aku sebenarnya ada profession aku sendiri. Aku buat IT, dalam bidang IT lah. Company mana aku tak nak bagi tahu. It's a privacy lah. PNC lah kan. Tapi aku nak bagi tahu korang sebab ramai dia tanya, abang buatlah video hari-hari. Kau gila ke? Aku letih weh. Aku edit, aku yang record, aku yang fikir nak cakap apa kan. Product research semua aku fikir kan. So macam aku limitkan every week satu video at least lah. So itu yang aku boleh cakap dekat viewer out there yang sebenarnya aku ada another profession juga beside of YouTube lah. Okay, so itulah, benda tu nanti kita sentuh sikit. Sebenarnya nak buat YouTube channel ni, ni bukan nak kata orang yang boleh produce hari-hari, satu hari satu episod tu pun cakap memang tabik dia memang kan? Masa kau memang power cakap kan. Sebab nak buat contoh macam aku, kita orang yang buat 2 minggu sekali pun kan? It's hard sebenarnya. Apatah lagi dengan kerja lain lagi kan. It's not balance tu sebenarnya susah. Betul. Okay, so Hafiz, untuk minat kau pasal sneakers, pasal all the streetwear punya thing kan, bila mula kau nak buat benda ni? Kau nampak yang ini adalah minat kau sebenarnya? Actually kan, aku tak suka pun streetwear. Okay. Aku first thing yang aku minat is kasut lah. Aku memang suka gila kasut sebab aku dalam industri skateboarding kan. Sebab aku dulu main skate time sekolah. So bila aku nak main skate, aku nak tahu kasut apa yang sesuai untuk main skate. So bila aku buat a lot of research kan, macam tengok kasut ni nice, kasut ni untuk main skate. So dari situ aku
explore another of series of skate shoes, another series of Nike punya shoes, another brand. So dari situ aku suka kasut. Tapi bila kau tanya pasal macam mana aku get into the streetwear, aku cakap lepas sekolah lah. Sebab bila kau ada kasut kan, kau nak tahu juga macam mana kau nak dress the kasut dengan seluar kau, dengan baju kau. Mana kau boleh pakai kasut streetwear dengan seluar apa ni? Seluar kerja, seluar selai apa kan? Bodoh tu. So aku fikir macam mana aku nak dress aku punya kasut ni supaya pop up lah. So that's why aku macam aku buat banyak research tentang seluar apa nak pakai. Tapi that time aku more towards the band lah. Macam Bring Me The Horizon, macam mana diorang dress, diorang punya Vans. Macam The Devil Wears Prada. Banyak band hardcore yang aku dengar, and diorang banyak pakai Vans, banyak pakai Macbeth. So dari situ aku tengok direction aku. Tapi dari segi yang sama aku macam explore another type of fashion juga Dari situ aku kenal sebenarnya basically dalam pas sekolah Pas sekolah, which is what, 12 years ago? 12 years ago 13 years ago lah. Okay, so talking about, tadi kau cakap skate. Yes. Right, skate. Aku rasa lah 3-4 episod sebelum ni pun kita banyak ada guest yang datang sini, yang datang dia disebabkan skate, disebabkan basket, ataupun disebabkan memang fashion in general. So kau cakap kau start sebab skate. First soalan aku, kau boleh skate lagi tak? Aku boleh skate. Ada skate dalam kereta aku tu. Ada skate tu. Okay, kita boleh show lah, buat boleh satu. Boleh. Aku dah pakai Naija ni. Okay, tu soalan first. Soalan second, what was your first shoe? I mean, kasut first sekali yang buat kau terjebak. First shoes aku aku boleh cakap, aku tak tahu kau tahu tak kasut ni, tapi nama kasut ni Fat Farm. Okay, benar dengar. Fat Farm kan zaman tu kan hip hopnya memang tengah rising. So Fat Farm ni antara kasut yang aku first aku beli. Tu pun beli second daripada kawan aku. Legit lah. Tapi aku beli second sebab aku tak mahu nak beli original. So aku beli kasut tu, first kasut aku Fat Farm, dan aku buat skate kasut tu. Memang lenjal weh, sampai hancur. Dah hancur pun aku glue balik pakai glue bunga tu. Aku cairkan, pakai balik. Tapi itu memang first shoes. Berapa kau drop? Apa? Berapa kau drop untuk kasut tu? RM40. Banyak. Banyak. RM40 tu dah sekolah banyak weh. Banyak weh. RM40 tu dah sekolah banyak. Banyak tu. 12 tahun lepas RM40 tu banyak tu. Okay. And then what was your first big shoe First big shoe ataupun kalau terus sekarang hype yang catch the wind of hype sekarang. Aku rasa first big shoes aku yang aku dapat is Air Force One lah. Air Force One stripe hitam. Biasa lah. Tu biasa lah. Bila aku pakai tu aku macam, aku flex dulu kat sekolah. Aku memang paling hype tu kat sekolah. Kau tahu kan, bila kawan-kawan kau tanya, kasut apa kau pakai kan? So aku cakap, kasut Nike bro. Siap kena panggil cikgu sekolah lagi. Cikgu disiplin, kasut apa awak pakai ni? Ni bukan kasut untuk sekolah lah. Aduh, time tu macam aku drip habis lah. Aku drip habis lah. Aku macam, this is my shoes. Pakai baju sekolah sama dengan orang lain pun, rasakan kasut lain kan. Okay. So itu cerita kau untuk macam mana kau start dan apa semua kan. And macam mana kau tahu ini jalan yang kau betul-betul nak. Yelah kau cakap kau buat IT before ni. Kau before ni, even now you are doing IT, and I think itulah yang kau belajar waktu universiti kan. So tapi dia mesti ada satu time yang kau rasa macam aku nak buat jugalah benda ni. This is actually aku punya main target, tapi IT ni aku buat sebab nak just an insurance lah, insurance for your life. Bila kau rasa benda tu kau ambil that step? Aku rasa daripada sekolah juga sebenarnya. Sekolah lah. Sebab apa tau? Dia macam something yang bila orang tengok kasut kau, kasut apa dia kau pakai? Kau jadi macam rare tau. Kau macam, aku tahu pasal benda ni, orang tak tahu. And bila aku jumpa orang pakai kasut yang sama, aku macam, Mama ni tahu barang doh. Mama ni tahu, demo kena barang. Demo kena barang. So bila aku jumpa orang macam tu, aku macam, ada juga orang yang ada mindset dengan aku yang shoes is everything for me. Apa-apa pun aku tengok kasut orang tu dulu. Macam mana aku jumpa the new people yang macam dalam live aku, contoh aku masuk new college kan, aku tengok Mama ni kasut apa. Bila tengok kasut dia pakai kasut apa, aku tahu macam mana aku nak mingling dengan dia. So bila tengok pakai kasut orang ni suka. Dia chill punya tak. Chill punya tak. So bila aku tahu dia pakai kasut Nike ataupun kasut dia, okay, Mama ni mesti tahu punya pasal sneaker semua kan. So dari situ aku boleh berkawan dengan orang itu. So dulu aku cari kawan macam tu lah. Dari segi macam apa yang dia pakai, apa yang kasut dia pakai. Speak the same language lah. Yes, speak the same language. Sebab dia macam ni lah. Kadang-kadang kau jalan pergi sneaker lah. For example, sneaker lah 3-4 years ago kan.
ada seorang je pakai fire starter, NMD fire starter. Kau nak bercakap dengan dia, kau kena tengok kasut kau dulu. Betul. Kalau kau pakai NMD ciplak, kau nak fikir dengan dia pun kau fikir 10 kali. Betul lah. Tapi kalau kau at least ada some knowledge with it, dan kasut kau pun memanglah nak sampai fire starter punya taraf tu jauh lah kan. Tapi at least kau ada that reachability tu, so that kau boleh senang sikit nak bercakap dengan dia. Bila kau tengok kasut dia, kasut dia ni macam lain sikit, dia ada taste. So aku tahu Mamat ni ada taste dan Mamat ni ada knowledge. So bila kita nak berborang dengan dia tu, kita tahu kita nak borak apa. Betul. Sebab takkan orang tak ada dulu orang takkan beli semata-mata. Dia beli, dia nak tahu kenapa kasut ni kali ni. Betul. Cerita dia sebenarnya tu. Personally kan, bila aku tanya, kasut kau lawak? Ya, aku beli kasut ni sebab aku main sikit ke apa kan. So there's a story sebenarnya. Sekarang ni bila kau tengok orang pakai, ya sebab kawan aku beli kan, kawan aku pakai juga, artis pakai, aku pakai. Aku beli sebab mahal. Aku beli sebab dia mahal, limited edition. Okay, so tu cukup cerita pasal introduction, background kau. Okay. Lama juga introduction. Okay, so sekarang ni cerita sikit pasal YouTube kau, FZHD. Okay, jujur lah, ni my personal opinion lah. Aku tak tahu kalau the audience agree with me or not. Tapi you were like the first one to boom. Bukan boom in regards to menjadikan sneaker ni as a content dekat Malaysia. Sebab susah. Dia bukannya macam dekat US ataupun UK or Europe yang kau dapat access to these shoes and the product so easy. And for example Yeezy kau boleh dapat macam petik, kau boleh dapat early access apa semua kan. Dekat Malaysia susah. Tapi you are the first one to make it work in a sense Memang ada orang prior to you and after you kan, tapi you are the one yang to be the first on the radar lah kan. So cerita sikit macam mana FZHD ni boleh jadi, dan kenapa FZHD nama? Aku nak fikir macam kau nama Hafizuddin tapi macam lari pula kan. Ni something yang aku nak cerita juga sebenarnya. So bila kau tanya pasal FZHD ni kan, aku sebenarnya kan nak buat YouTube channel ni dah lama, daripada tahun 2016 lagi. Tapi sebab aku busy kerja, aku tak ada equipment macam kamera, tak ada mic, so aku macam tangguh delay. But at last year 2019 kan, aku macam buat je lah. Aku macam nak buat kasut, macam review kasut. Tapi time tu aku dah ada channel lain seperti The Dosage, and then The Kasut Show pun dah ada time tu. Tapi aku tak apalah, aku gerak solo lah, buat sorang-sorang, gamble lah kan. It's just sebenarnya aku nak buat FZHD ni sebab aku nak share knowledge aku. Sebab sebelum aku buat FZHD, aku admin kepada Streetwear Staff Malaysia. So dekat daripada Streetwear Staff Malaysia, aku banyak terima enquiries, soalan-soalan daripada user tu. Bang, macam nak legit check ni? Abang, kasut ni ori ke tak? Abang nak beli kasut ni kat mana? Ni kasut nama dia apa? So aku macam, stresnya kau tak boleh search sendiri ke? Aku macam stress gila, apa benda dia kau tanya soalan aku? Ni soalan general knowledge kot. So kau boleh google ni. Tapi macam tak apalah, aku buat YouTube channel. Tujuan aku nak bagi tahu apa yang aku tahu, and macam mana aku suka kasut, and dari situ kau boleh take my platform to be your reference. Itu tujuan pertama aku. So from my first video aku dapat dalam 100 subscriber from my first video, alhamdulillah. Tapi itu among my friend list lah. Tapi kan selepas first video, dia stuck kat situ tau. Dia macam 120 subscriber tu, situ je. Dia tak gerak. Brother, kita orang rasa yang tu sekarang 121 orang, 122 macam naiklah. Aku buat video ni. Hans, you should hear this. Aku macam aku buat video ni, kau kena tengok tu. Tu kan, bila start the second video kan, aku buat the Bangkok punya series kan. Time tu ada sikit-sikit kan. And aku try cakap bahasa Inggeris. And time tu lah kau kena kecam. Bro, cakap bahasa Melayu je lah bro, kita kat Malaysia. Aku stress gila weh. Aku macam, ya Allah, aku nak target audience luar juga. Kita bukan yang tak boleh cakap bahasa Inggeris. Kau bukan tak boleh cakap tak faham bahasa Inggeris. Aku cakap bahasa Inggeris yang basic. Bukannya aku cakap like ke UK punya accent ke apa kan. Tapi macam tak apa, aku go on. Aku buat je konten aku dalam bahasa Inggeris. Tapi lepas lama-lama macam dia start kat 700 ke 600 tau. Macam lama gila, aku stress. Aku take a break, 3 bulan aku take a break. And then aku last video aku bulan 12 kot. Bulan 12 2019. And then bulan 1, bulan 2, bulan 3 aku macam dah, aku tak nak buat video, aku nak rest. And then lepas bulan 3 tu aku macam ada ni bulan 3 ke bulan 2 yang pasal streetwear ni sneaker lah, bukan sneaker lah, yang dekat Taylor sini tu. Kan ada event bulan 2 kan. So aku macam okey lah,
buatlah video. Buat video situ macam ramai pula orang tengok. Macam boleh jadi ni. Macam okey lah. Then lepas bulan 3 tu aku macam tak ada buat apa kat rumah MCO kan. Work from home. Apa lagi? Buat video lah. Aku macam semua orang nak tanya apa tu Supreme kan. Kita buat brand streetwear. Apa itu, kenapa Supreme famous. Tapi dalam masa yang segi yang sama tu aku belajar juga marketing untuk YouTube punya algoritma semua kan. Tak sangka video Supreme tu sekarang dah secah 100k. Aku macam ada orang tengok video ni kan. Padahal video tu simple je kan. Duk cakap dalam bilik kan, tengok kamera kan. Memang bosan gila bagi aku. Tapi video tu paling banyak dapat like, paling dapat banyak share, and paling dapat banyak views lah. Sekarang dah 100k kan. Something yang people want. Yes. So dari situ aku macam this is people. Dan itu first video aku cakap bahasa Melayu. Lepas tu memang Melayu saja. Melayu saja. Melayu saja. Tak ada dah komen-komen I'm from UK, want to buy a Bitcoin apa tak ada. Tak ada. Semua ya mana nak kena reply tu. Semua Melayu. Okay, so itu cerita kau macam mana it started lah. So basically betul lah, challenges tu memang ada. Betul, challenges memang ada tu. Especially bila kau yang kena edit. Betul. Kau yang kena fikir, kau yang kena cakap kan. Macam aku, I have the liberty in which the editing is done by the team kan. So macam kau kan hit that wall. Yang kau rasa macam aku kena take a break lah. Kena take a break, let lu dan ni aku boleh fikir nak balik. Betul. So selain daripada benda tu, selain that brick wall yang stuck kat 600-700 follower kan. Kau rasa apa challenges yang kau face nak buat YouTube konten FZHD ni dan konten ni adalah something yang diterima oleh masyarakat. Sebab kita kat Malaysia ni sensitivity tu adalah benda yang tinggi benda yang sangat kita tak nak sentuh lah kan. So kita tak boleh buat macam Kia Soma. Kita tak boleh buat macam all this Tony Ditual kan. So kita kena buat very simple. So macam mana kau approach that? Because you have how many? 20k? 24k subscriber kan. So macam mana kau approach benda tu in which orang tak rasa boring untuk tengok kau punya? Actually kan, apa yang aku buat kan, aku more towards macam mana nak giving the content tanpa kau flex, tanpa kau menunjuk. Macam susah susah. Aku ada kasut ni tapi aku tak boleh tunjuk. Aku macam kalau aku tunjuk, apa dia beli kasut sampai 7-8 ribu kan. Orang mesti kecam kau. Confirm kena kecam. And then aku ada baca kat lah YouTuber luar negara cakap, dia cakap jangan sentuh 3 benda. Duit, agama dengan sensitivity family. So jangan sentuh 3 benda ni. So aku punya direction, aku tak sentuh 3 benda ni. Aku tak sentuh duit, aku tak sentuh agama, aku tak sentuh family. So 3 benda ni aku elak lah. So benda tu yang aku approach. Yang paling penting sekali, apa yang kau nak sampai dekat kau punya audience, and kau kena be true lah. And kau kena be transparent as much as you can lah. Be transparent as maksud kau? Maksud kau bila kau nak mencarut tu kan, kau boleh mencarut tapi minimal. Macam mencarut benda lain ke kan. Tapi aku ada juga video-video yang aku mencarut kan, tapi ada orang backlash, bro apa cakap bodoh-bodoh ni. Kau cakap dengan member kau mau cakap bodoh-bodoh. Takkan dalam video tak boleh. So benda tu aku ambil, benda yang negatif yang orang komen ni aku ambil as a positif. So dari situ aku ambil, aku tukar kepada positif. Challenge tu banyak sebenarnya, tapi aku jadi stress fikir pasal challenge tu. Macam diorang duk kecam tu memang biasa lah. Kecam tu it's like never stop. It never stop. Dia macam kau dah sampai, asyik kau cakap Supreme, macam alah asyik sembang Supreme kau sembang palace, apa benda sembang brand sikit dia. Betul. Dia it will keep on coming. Sometimes comes from our own circle. Betul. So memang itu lah challenges yang bagi aku memang besar benda tu kan. Okay, so still around YouTube, kau cakap tadi kau belajar the algorithm of YouTube and you learn how macam ni and apa yang YouTuber sneaker YouTuber kata jangan cakap, jangan sentuh apa semua kan. So marketing side of your channel sendiri, kau approach ni macam mana? Sebab ada orang dia paling senang sekali lah. Bagi aku marketing channel ni paling senang kau buat adalah dengan kau buat giveaway. Betul. Itu adalah of course is the easiest way kan. Betul. Tapi
masyarakat sekarang yang faham nilai satu benda tu, dia macam tengok alah ni buat giveaway Air Force One yang bagi aku beli kat JD. Betul tak? So macam mana kau buat benda tu? Marketing side Marketing side aku tak ada buat giveaway sangat weh sebenarnya. Aku start buat giveaway waktu MX Day. Itu pun aku bagi kotak kasut je. Bagi orang cakap lah kotak kasut je. Tapi alhamdulillah dapat sambutan kan. Tapi aku punya engagement, kau faham audience kau. Bila from the first video yang Supreme tu, bro saya nak video history tambit. Kau dengar tu your audience. Bila kau dengar audience kau akan keep repeating. Dia tengok kau punya channel. Dan lepas bait, bro buat tentang streetwear staff Malaysia pula, streetwear brand Malaysia, aku follow. First 5 video aku memang follow gila apa dia orang nak. Aku bagi je dia nak apa. Sebab audience ni dia suka tau bila contohnya, bro boleh tak kau buat tentang kasut ni. Dan bila kau dengar apa yang dia cakap, bila kau reply apa yang dia cakap, dia rasa macam appreciate gila. Mama yang dengar dia cakap aku, and dia buat video ni. So benda tu lah kau penetrate the market slowly lah. From that aku belajar yang algorithm YouTube ni, kau kena listen to your audience. Kalau kau tak dengar to your audience, siapa nak tengok kau punya content? Betul. Kau buat content sebab kau suka. Tapi at the same time bila kau nak penetrate the new market, kau kena follow diorang punya kehendak juga. Tak semestinya apa kau suka, orang lain suka. Betul. Macam aku suka Vans, tak semua suka Vans. Macam aku suka Supreme, tak semua suka Supreme. Betul. So kau kena follow juga apa yang dia orang nak. Tu so, macam mana aku penetrate lah. Itu adalah the way you use your content to market it lah. Okay, because betul lah benda tu sebab banyak ni, this is for the people ataupun orang yang nak start YouTube. Benda ni pun even Harvin pun cakap, Skin pun cakap benda yang sama waktu kita interview dia, in which you have to understand what the people want. Betul. So tu macam dia cerita waktu Harvin dia cerita dia bantai Justin Bieber. Aku ingat dia cakap, I don't know why I hate Justin Bieber. Everybody is hating Justin Bieber, so I hate Justin Bieber as well. So I don't know, I just jump into the bandwagon and then suddenly I realised, why I hate this man dia cakap macam tu lah. So aku macam, it applies the same thing to us. To us yang buat content. This channel, content creation channel. So sedar, because aku rasa kau adalah selain daripada Harvin lah. Harvin tak boleh tanya benda ni kan, sebab dia dah another level punya ni kan. So macam cuba kau cerita sikit kat orang the monetization part of this YouTube, because kau adalah the first one yang kita dapat dah lebih 1,000 dah lebih 1,000 and which is the minimum threshold lah untuk kau buat duit dengan YouTube ni. So macam mana kau buat duit sebenarnya dengan YouTube ni? Actually, how much do you, tak nak lah exact figure, but roughly how much you boleh dapat daripada boleh dapat okay lah, aku ni jujur lah, daripada aku punya content, daripada aku punya channel, daripada aku punya subscriber sekarang ni, aku boleh just cakap kau akan dapat dalam RM5,000 RM5,000 atau RM4,000. It depends kepada berapa banyak views daripada kau punya channel. Lagi banyak video kat kau punya YouTube channel, lagi banyak views kau dapat, and lagi banyak duit kau dapat. But kau kena make sure video kau tu lebih dari 10 minit. Dan baru berbaloi. Kalau tak, it's like video kau 5 minit, 3 minit tu susah dapat. Bukan susah dapat duit tapi sikit. Bila lepas lebih 10 minit, kau punya video tu boleh letak many ads, lebih daripada 5 pun boleh. So bila kau letak 5 ads, tapi orang menyampah lah. Kau tahu video apa Mama ni sikit-sikit tahu anak kaya. Dia tak faham. So macam aku limitkan lah 10 minit punya video aku letak dalam 4 ads. First start punya video, end video tengah-tengah. Tu lah. Ataupun 5. Lagi panjang video kau, lagi banyak ads kau boleh letak. Tapi lagi panjang kau punya video, lagi banyak kerja. Lagi banyak content sikit. Lagi susah kau nak engage dengan audience. Itu betul lah, itu betul. Which is what we are facing now, because it's an hour punya video. So okay, sebelum kita tutup kan, sebelum kita tutup cerita pasal YouTube dan MZHD ni kan, apa hopes kau and where do you see your YouTube channel, like say within the next 2 years, 3 years? 3 years aku boleh cakap within next year aku nak try achieve 100k aku punya subscriber. That's a lot, man. That's a lot, like 80% lagi lah. By end of this year aku target dalam like 30k subscriber ataupun 35 lah. Tu max lah. Ataupun kalau ada boom ni video mana tahu kan, jadi 50k kan. So target aku just nak orang luar yang sana
yang tak tahu pasal sneakers boleh ambil aku punya channel as a reference. Sebab banyak lately ni aku dapat DM daripada orang baru, orang baru yang baru nak kenal sneakers, and dia orang take my video as a reference. So dia orang cakap, oh bro, aku tengok kau punya video, aku suka kasut, tapi aku tak tahu mana cari. Tapi lepas aku jumpa kau punya video, thank you bro bagi aku suggestion this kind lah. So aku nak jadi aku punya platform ni sebagai reference pada newcomers ataupun orang yang dah tahu tapi nak lebih tahu lebih lanjut. Still be, walaupun dah lama, still be relevant and informative. Yes, exactly, betul. Okay, so hopefully itulah yang channel kau akan dapat lah, hopefully, because jujur cakap, your channel is the easiest to understand. Dia paling senang to engage, and memang ada information that a sneakerhead needs in actuality. And alongside Kasut Show and another few others, you guys are doing a great job in regards to that. So okay, we gotta take a 5-minute break. Kita lepak-lepak dulu, tarik nafas dulu. Cerita dah banyak. Lepas ni, stay there best lagi. Okay, so we gonna take a 5-minute break and we'll come back with Hafiz on Overload Podcast Malaysia. Alright. Okay, welcome back again to Overload Podcast Malaysia. So hari ni guest aku, kalau korang tengok daripada tadi, adalah Hafiz. So kita dah sembang settle lah pasal YouTube channel FZHD and your background sikit kan. So sekarang ni aku nak buat satu, kan kita nak sembang satu benda yang aku jarang sembang lah dekat Overload Podcast ni. Sebab selalunya benda ni aku, yalah, contoh macam bila aku interview Mama, we talk about what Prim is going to do, the direction, the vision and everything lah. Interview Hans, we gonna talk about what he did at Sneakerlah, benda-benda macam tu. So tapi sekarang ni aku nak cakap benda yang melibatkan semua orang, bukan kau je. Okay. Sebab yalah, you are a sneaker reviewer, you are sneaker enthusiast juga, and kau memang hari-hari tengok kasut dan kau ada opinion kau pasal certain trend, certain kasut. Kalau tak boleh cakap pasal benda ni, tak kira betul lah, tak kira true lah. Tahu kan lah, tak uji tapi tak true, tak true to the game lah kan. Okay, so sekarang ni kita nak cakap pasal trend-trend yang ada in the scene. Regardless lah, ni banyak lah trend yang ada sekarang ni kan. So the first trend yang paling common sekarang the trend of Nike SBs kan. As a skater, tak kisahlah formal ke steel ke skater, what do you think of this meteoric rise of SB? Is it good? Is it bad? Is it just a way of making money? Bagi aku kan, sekarang orang gila SB. Dia dia bukan gila, dia gila-gila. Memang orang beli Nike SB macam orang beli high-end punya shoes. Orang sanggup willing to spend sampai 4,000, 5,000. Macam kau beli kasut dekat LV, kasut Gucci. Dulu orang sanggup beli spend 4,000, 5,000 dekat kasut Gucci ke LV kan. Sekarang kasut Nike SB GR yang general dia pekak pun orang sanggup beli sampai 4,000, 5,000. Aku pening tu, aku macam apalah yang sampai trend. Tapi bila aku tengok balik kan, okey lah, the trend sekarang ni kau tahu Travis Scott kan. Kan dia start pakai Dunk, dia start pakai Nike SB. So Travis Scott ni sekarang tengah peak dia punya career kan. Career dia, popularity dia. And then sekarang ni Kanye pula slow down and dia taking the crown lah kan. So aku rasa macam ramai look up kasut apa yang dia pakai, dia punya design, dia punya fashion lah basically. So basically memang sebab Travis je lah. Aku rasa sebab Travis je tu. And then sekarang ni kan reseller pun start increase the price of Nike SB. Of course. Reseller pun main peranan juga. Sebab orang kita ni kan tengok kasut ni mahal, kasut ni mahal tu mesti high, mesti kena beli. Melayu. Melayu. Kasut ni mahal tu, kena beli tu. Betul. So dia macam, kena beli. Even though sekarang ni orang-orang yang tak pernah main kasut pun, macam kawan-kawan aku, Hafiz, asal kasut Nike SB ni mahal gila? Aku nak dapat boleh tak? Macam, boleh tapi dengan harga macam ni lah. Kenapa mahal sangat? Sebab benda-benda macam ni lah. So aku rasa sebab benda tu influence orang kita untuk spend more dekat kasut Nike SB ni lah sekarang. Okay, so aku tak nak cerita panjang sebab boring. Betul. Jujur cakap boring lah. Nike SB ni ada satu trend yang dia bagi aku it's just a trend yang orang follow sebab nak buat duit. Betul. Memang nak buat duit. The quality of the shoe is shit. Sorry to say, shit is bad. It's very bad nowadays. The Kentucky, the Syracuse, the Red Universities. Chicago pun.
if you have to spend, aku tak kisah. Aku adalah orang yang usually aku save my time from the hassle and I don't buy tak sanggup aku nak bangun pukul 9 pagi semata-mata nak ambil another L on Nike, on sneakers ataupun on apa-apa level. Tak apa, aku beli from resellers. Tapi kalau aku nak kena spend let's say 2,000 on a pair of shoes, okay, it's fine. But if the quality is like a 200 ringgit shoe, buat apa tu? Betul. Kan? So bagi aku seronok tengok. Macam okay, Chicago keluar colour ni, Atlas keluar ni, apa. Tapi in the end it's too absurd untuk aku lah sekarang kan. Okay, trend kita bercakap pasal trend ni still kita masih di topik trend. Trend apa lagi? Trend ni aku tengok from gambar. Aku tak kecam siapa-siapa. Tak ada pihak disclaimer awal aku cakap kalau orang nak marah aku ke, aku cakap awal aku tak attack siapa-siapa. None should be offended by what I'm saying. Is this that lately ni, especially sneaker event yang baru-baru ni lah, sneaker last year lah, sneaker last year, and then the Taylor's Uni punya sneaker lah, and then baru ni ada event apa, Streetcon. Streetcon. Trend pakai kasut sebelah lain. Okay, sebelum kita go in depth, aku nak bagi definition dulu. Okay, kita bermain dengan definition dulu lah. Okay. Definition kasut sebelah lain ni ada dua. Satu, memang kau pakai model sebelah kanan Air Force, sebelah kiri Nike SB for example. Okay. Satu lagi, kau satu model, tapi design dia, for example kita ambil Sean Wotherspoon yang baru ni lah, A6 Sean Wotherspoon, in which colour dia lain. Yes. So apa opinion kau pasal ni? Dua-dua definition dan orang yang di dalam personally kita pergi pada yang kasut yang colour lain dulu. Colour lain. Dia model sama, colour lain. Model lain, model sama, kasut colour lain. Macam aku personally, aku ada Sean Wotherspoon. Aku suka. Aku memang suka colour tu. Tapi untuk aku pakai, untuk macam aku sneakerhead, kau pun tahu pasal kasut Nike Sean Wotherspoon tu kan. Bila kau tengok, ni kasut Sean Wotherspoon. Hari tu aku pergi butik Dior. Okay, mamat yang serve aku tu, Hafiz, kasut ni memang you pakai sebelah lain ke? Aku cakap, orang dalam Dior. Orang tak, ni sama model. Oh iya ke? Asal colour dia lain sebelah lain? Oh tak, memang colour dia keluar macam ni. Pelik lah. Aku macam, inilah pandangan orang yang tak tahu pasal kasut. Dia tengok kau pakai kasut sebelah lain, dia ingat kasut yang lain. Even though different colourway. So dari situ aku macam, ni is not good sign lah. Kalau aku pakai kat tempat lain yang macam kat luar yang orang public tak tahu pasal kasut, dia akan assume aku pakai kasut sebelah lain. Tapi macam orang sedikit tahu lah. Tapi untuk colorway tu kau boleh lah pakai, tapi macam kalau memang dia keluar macam tu boleh. Okay, Sean Wotherspoon. Okay, kau ambil sini lah yang Nike ni dia suka keluarkan series tak kisahlah, whatever kasut Air Force One ke LeBron ke Kobe ke, nama dia What The. Okay, What The Kobe's, What The LeBron's, What The Kyrie, What The Dunks kan. Air Force pun ada What The LA kan. So opinion kau pasal kasut tu. Okay, What The Dunks lah, especially kita tahu What The Dunks. Dia antara the first lah kan. Dia the first yang combine all the material, all the colorways kan. So tapi people accept that for what it is. Tapi kenapa this new generation of shoes, like especially What The LA, What The New York, right, and Sean Wotherspoon, kenapa orang penerimaan orang tu aku boleh bagi opinion aku macam ni. What The Dunk, dia ambil the whole collection of Nike SB yang dia pernah keluarkan dulu, and the material yang dia keluarkan dulu, dia letak dalam satu kasut. So that's a story behind of the What The Dunk. Macam yang baru-baru ni, macam contoh Sean Wotherspoon, kenapa dia buat kasut sebelah lain? Sebab apa? Aku suka design aku. So orang boleh terima, certain orang boleh terima okay, tu design kau, tak ada masalah. Tapi orang akan appreciate the story more daripada kau punya suka punya opinion. Macam contohnya, aku pakai kasut kiri aku Air Force One colour biru, sebelah kanan aku colour merah. Macam benda kau gila ni, kasut sebelah lain ni kan. Dia Malaysia bang. Ni benda dia Malaysia. So kalau kau bagi alasan tu, mungkin certain orang boleh terima, certain orang tak terima. Tapi macam aku suka based on the story behind of the shoes. Kalau kau the story and the history of the shoes make sense and boleh masuk akal, aku okay lah. Tapi kalau
kau just suka-suka letak macam tu, memang tak boleh. Aku pun tak terima lah. Tapi kalau sama design, different colourway, okey lah, aku tutup mata lah. Kau boleh pakai tapi jangan jalan sebelah aku lah. Ramai sangat. Lepas ni tengok tiba-tiba member jalan jauh sana jauh sini kan. Okay, the other one? Definition kedua. Definition kedua ni kan. Kasut ni memang sebelah lain. Weh, ni aku tak tahu. Aduh, aku tak boleh. Aku tak boleh brain weh. Okay lah, aku cakap ni mungkin akan ada yang terasa. Okay. Ni apa yang aku nampak kan. Dia pakai satu kasut belah kanan dia Jordan. Okay. Sebelah kiri dia pakai Air Force One. Okay. Wait, kasut Jordan tu ada air bubble tu. Okay. Air Force One tak ada air bubble. Kau tak rasa kau tinggi sebelah, rendah sebelah. Kau tak selesa weh jalan. And then kasut sebelah tu tinggi, kasut sebelah tu rendah. Macam mana seluar kau? Hodoh weh seluar kau. Satu terangkat tu loose fit tu. Aku cakap, dude, where's the fashion sense kau tu kat situ? Kau nampak, yelah aku tahu kau nak flex. Kau ada dua kasut yang berbeza and dua kasut hype. Tapi please jangan start the trend. Sebab bila kau start the trend, orang akan ikut. Orang-orang yang macam baru ni, baru nak start main kasut ni, Muhammad dia pakai kasut seluar lain lah. Start juga dia pun ikut. Lepas tu dia ikut, kawan-kawan dia pun ikut. Ambil satu kapal ikut. Jadi trend. So aku tak terima lah. Aku memang a big no lah. Aku a big no lah. Memang aku against gila. So for example lah, okay, let's just play a hypothesis game lah. Kalau kan semakin atau kalau jika maka kan. Okay. So kalau kau ada, let's say lah, kau ada sebelah kanan What the Dance, sebelah kiri kau ada Freddy Krueger. Would you do that? Nah. Tak. Aku takkan pakai doh. Bro, dude, tak nak. Aku bukan jenis yang flex tau. Okay. Kau nak flex kau boleh, tapi flex in a respect way. But okay lah. Kalau contoh macam kau pakai tadi, argument kau Jordan and Air Force One. Okay, aku boleh faham yang tu because aku tahu betapa tak selesanya dua-dua kasut tu. Dua-dua tu tak selesa sebenarnya. Jordan One, orang kata you can hoop in there, so bullshit. You cannot hoop in Jordan 1. Betul. Air Force One, kau jalan let's say 3 jam kau pakai Air Force One, kaki kau merabak kau lepas tu. Okay. Berat kat situ. Tapi ni kita bercakap pasal dance. Okay, dance. Duduk kasut tak selesa. Okay. Dance memang tak selesa. Okay. Tapi colorway dia lebih kurang sama. Kau ambil yang side, What the Dance kan ada dua side lah. Satu yang ada colour kuning, satu yang tak ada. Kau ambil yang tak ada colour kuning tu, and kau ambil Freddy Krueger, tak ke dekat, memanglah lain, tapi colour scheme dia sama. Would you like Aku takkan. Kau cubalah convince aku macam mana pun pakai, aku takkan pakai tu. Sebab aku respect the shoes how it is. Macam mana aku respect the shoes, macam tu aku akan represent the shoes towards other people. So for example, what you are saying is that people yang try benda ni tak respect. Bukan aku cakap tak respect, it's just kau kenapa tu? Kau kenapa tu? Soalan dia kenapa tu? Just kenapa tu? Kau kenapa nak buat benda ni tu? At the first place tu je lah. Okay, alright. Okay. Another topic of the trend nowadays is the overpricing of shoes. Overpricing. Okay, overpricing of shoes. Aku tengok kau punya recent Facebook post in which you got Facebook was a Facebook in which you got the samba, the samba dance, Instagram. Instagram kan. Okay, Instagram post kau yang kau dapat samba dance for retail. Okay, it's every sneaker head punya impian untuk dapat tak kisahlah. Kau boleh tanya Hans, kau boleh tanya LeBron James, kau boleh tanya PJ Tucker. Kalau dia nak kena beratur, dia nak for retail. Betul. Be it lah kan. Yes. The second best thing can happen to you is retail lah. The best thing is you get seeded lah. Betul. Itu paling best lah kalau dapat seeded kan. Okay. Tapi overpricing of shoes, sebab kalau let's say kau tak dapat retail kan, kau setuju ke benda ni overpriced, ataupun it's just more about kau follow the trend? Trend dah macam ni sekarang, duit pun makin tak ini. Yalah, our currency pun dah currency is in a such shambles, and benda dah makin diketahui orang. Game ni dah makin diketahui orang. So do you agree with that part, or sebenarnya kasut ni tak overpriced pun, cumanya dengan peredaran masa dia jadi macam ni?
Bagi aku sekarang ni dia tak overpriced lah. Dia overpriced kalau dari segi resale price lah. Itu aku boleh cakap lah. Macam aku cakap tadi, sekarang streetwear dengan sneakers punya industri dah makin mendapat sambutan kan. Dulu kan streetwear dengan sneakers kan still underground. So orang tak boleh appreciate, orang still appreciate the high end. Tapi sekarang ni penerimaan tentang streetwear dengan sneakers ni dah meluas. Orang yang layan Gucci ke, orang layan LV ke dah start nak pakai Supreme, nak pakai Stussy. So penerimaan orang tu lah. Tapi dari segi overpricing kan, aku just cakap resale price lah. Bila dah terlalu banyak demand, reseller ni take the opportunity lah untuk increase the price. Tapi bagi aku, kalau aku nak kena spend kasut, contoh lah Samba tu kan, kepada 1,200, aku tengok juga material dia, aku tengok dia detail, aku tengok material dia apa yang dia pakai. Kalau material dia sampah, material dia memang like harga 300 punya kasut, aku tak beli dulu resell. To be honest, aku tak beli resell lah. Unless kalau kasut tu betul-betul worth and betul-betul aku nak, and the material and the quality on point, aku beli. Okay. Talking about depends on the price juga. Okay, depends on price kan. Okay, tak apa. Talking about buying resell lah. Excluding Dunks. Dunks dia tak boleh cakap. Bagi aku Dunks kau campak apa pun dia memang overpriced now. Dia overpriced now. Dia akan overpriced. Dalam opinion kau lah, kasut apa yang overpriced sekarang? Resell wise. Resell wise. Selain itu lah, Dunks SB tolak tepi. What is the recent releases yang overpriced, yang resellers letak terlalu tinggi kau? Ni doh, Nike Air Jordan 1 Low. Kasut tu Air Jordan 1 Low 389 siut. Kau pergi jual sampai 1,000, 1,200. Serius lah? Apa benda siut? Color yang biasa? Color yang biasa. Kalau color yang macam tu, yang sekarang ni Air Jordan 1 yang Core JP tu kan, pun 1,000 juga orang resell. Benda tu, ya Allah, mengarut tu aku rasa. Jordan 1 Low dalam 700-800 lah. But still lah, benda tu sitting weh. Benda tu orang tak nak pun. Orang just beli sekarang ni sebab nak make money. Nak make money out of it je. And then yang sekarang ni aku rasa Air Jordan 1 Low lah paling tinggi sekarang ni. Yang kau rasa overpriced, even by reselling standards. Even by resell pun price pun macam mahal lah. Okay, alright. Benda tu bagi aku yang overpriced senang the Fragmentaries. Aku still rasa Fragmentaries tu tak sepatutnya. Fragmentaries sekarang turun harga tu. Tahu. But Hans bought it for 3. Yeah, 3. Right? I bought it now, 2. Right. I still think it should be around 1.5 to 1.8. It should not be more than that. Even though the quality is tip-top. The quality is tip-top. Aku jumpa baru ni aku macam this is something. Dia legend dia kan dekat black tu memang aku suka gila. Tapi it's 3, it's 3 man. Yes, I know the Fragment one's got the best leather ever kan, tapi still it's a 3 yang orang beli, orang tak terpakai pun sebenarnya 3 ni. Dan orang tak faham 3 tu kasut dia besar, it fits big sebenarnya satu. Leather dia mengembang dan bagi kau 4 tahun lah, confirm pecah pecahnya. Aku dah berjamin lah kasut pecahnya. Confirm pecah. Kau tengok dia punya SBG MX1 kot kan, confirm dia akan pecah. Alright. So kita tu cerita trend. Now kita cerita pasal business side sikit. Business side in regards to all this kasut and streetwear lah. Okay, so today, this past week kita memang the sneaker world got the best joke of the year. Aku rasa aku tak tahu joke of the year ke, the madman statement of the year ke, in which Yeezy Kanye kan cakap I should be able to rock Jordans even when I'm a part of Adidas. Itu maksud dia lah kan. Dan dia sendiri cakap kalau aku dah confirm jadi Adidas punya board, aku nak geng nak Nike dengan Jordan nak buat satu kasut. Okay, so sebelum kita go yang tu, kita nak go yang tu. Sebab bagi aku nak tahu betapa bodohnya sebenarnya dia kan. Tapi kita talk about Yeezy itu sendiri. Yeezy 350, 380, all this slides and everything yang keluar. Kemana kau tengok dia kasut ni pergi? Kasut ni mengarut lah, tu je. Aku direction Yeezy dah tak ada direction lah. Dulu direction Yeezy, dia nak bagi semua orang pakai Yeezy. Sebab time tu Kanye still relevant. Sekarang Kanye tak relevant dah tu. Sebab Yeezy kau tahu sekarang harga Yeezy punya 350 barai tu sekarang harga Yeezy 350. Memang aku rasa lagi down lah sekarang. Since
sekarang ni kan musim Air Jordan 1 dengan Nike SB. So Yeezy punya price memang slowly go down lah. Even retail pun susah nak jual lah rasa betul. Itu in regards to dia punya kalau kau kau diberi peluang sebagai advisor lah, advisor marketing or sales advisor for Adidas, for Kanye, apa yang kau akan buat untuk at least bagi dia naik sikit sampai level at least Jordan 1 ataupun Jordan 4 sikit untuk Yeezy ni jadi macam tu balik. Sebab sedih jujur cakap, sedih. Sebab Yeezy, yes, the design is shit, tapi kasut tu sedap. Kasut tu sedap gila pakai. The boost system is, for me, kau cakap lah shit apa pasal Adidas pun, the boost system kau still tak boleh lawan. Kau compare boost system dengan Air system, of course boost sedap lagi. Boost lagi sedap. Kalau kau boleh compare dia dengan Asics, kau boleh Skechers boleh lah kau nak lawan boost kan. Sebab benda ni orang tua sendiri bagi. Dia orang yang sakit kaki tu dia orang boleh bagi custom ni. Adidas paling sedap kan. So bila tengok Yeezy mati macam ni, rasa mati lah. Orang beratur, orang still berebut nak raffle dia apa bagai. Sebab orang nampak duit. Dia tak nampak the shoes itself. Dia just nampak nak flip the money. Flip the money. So kalau kau diberi peluang apa kau akan buat? Aku akan collab lah. Aku akan buat macam direction macam Nike dulu dengan Kanye dengan Nike dulu. Apa yang dia buat dengan Yeezy 1, Yeezy 2, dia buat limited quantities and the colorway and the material. Kau cubalah main dengan material juga Kanye. Ni 350 kau tukar colorway je. Tak ke bosan orang? Cuba kau main material lain sikit and collab dengan designer ke. Make it exclusive. Jangan buat make a Yeezy for everyone. So kau kena buat benda tu lah. Bagi aku kalau aku jadi advisor Kanye, aku just cakap first of all kau pergi berubat dulu. Kau pergi berubat dulu, bagi kau baik dulu, baik ulang kau dulu. And then baru kita talk about business and talk about the design. And kita revise balik apa yang kita dah buat dengan 350 dengan a tons of colorway. And kan sekarang ni baru leak dia punya gambar yang baru ni nak release the whole kau tengok kan? Benda yang sama, different colorway. Zebra 6 kali dia ada di stok. Kau nak buat apa dengan zebra? Tak ada siapa kan suka zebra kat Malaysia ni, kau tahu tak? Daripada 7,000 jadi 1,000 jadi retail lah. Jadi retail lah. Aku cakap zebra kat Malaysia mana nak cari? Binatang zebra tu kat kaki je lah. So aku rasa Kanye kena revise balik apa yang dia dah buat dengan 350. And aku rasa dia kena main dengan silhouette baru. And then dia kena main dengan material and the exclusivity ataupun collab lah. Macam Nike buat sekarang ni, collab dengan yang baru ni Adidas collab dengan Nike collab dengan siapa yang baru ni? Yang mana? Ada banyak macam Fragments. Kan Nike start growing dengan Fragments and then Travis Scott. So Nike listen to the people yang dengar Travis Scott and sebab tu dia buat. Dia kena listen to the people lah. Kanye is not a people person. That's where it starts lah. Dia nak orang follow dia. Tapi dia tak nak follow orang. So macam mana tu? Betul. So my opinion on it is Kanye dia memang dah overdo. Betul. Dia dah terlalu overdo. And benda ni aku cakap dengan Yuan kat in which dia kata dia kata kat aku benda tu bukannya yang dia nak capai. Dia nak capai everyone must have a Yeezy. Betul. Tapi at some point kau tak nak kasut kau yang kau pakai, kau rasa sebab you gotta spend a ton of money. Betul. Retail is 990. Your mahal is 1,000. Kau spend 1,000, kau tak nak tengok kasut kau kat kaki orang lain juga. Betul. Kan? You tak ada feel of aku dah spend 1,000 aku dapat kasut sama dengan dia sial. Alah tak suka. Rasanya kalau jumpa orang tak suka pula. Aku tak suka dia, kasut sama dengan dia. Alamak. Kan? For example, betul lah. That is what is wrong with the direction that Yeezy is going. Sekarang ni macam kau spend mahal untuk kau pakai kasut sama dengan orang lain. Betul? Kau spend kasut murah untuk tak sama dengan orang lain. Itu dah terbalik. Dulu waktu zaman aku main, you pay more to be different with other people. Sekarang ni you pay less to be different with other people. Okay. Next one. Okay, kita habis cerita aja. Dia cerita Kanye ni, kalau cerita Kanye dia boleh satu episod Kanye aja. Banyak sangat dia punya ni. Okay. Another episode pula. Another question. Ni apa pasal ni? Setakat berapa ni bulan ni? 25/9. 2020. Bagi aku 3 kasut. What are the worst sneakers of the year? Worst. Best is easy. And banyak kasut yang best. For example,
bagi aku Shaun Wotherspoon tu konsep dia sampah, tapi sebabkan dia buat dengan A6, bagi aku it should be mentioned in a certain Ni worst ke best? Ni worst. Worst. Sebelum tu ni aku bagi kau 2 minit tu kau fikir. Okay, kita take a break sekejap. Okay, tapi sebab tadi sembang easy ni dia pam. Kita take 2 minit break sekejap. Bagi kau fikir dulu apa your3 worst shoes of the year. So aku dah ada lah. Aku dah tahu lah worst shoe kau apa. Nombor 1 tu aku dah tahu apa benda. Harga macam celaka, material macam bodoh, colour macam bodoh. Tu aku dah tahu lah. Tapi tu jadi kita sembang. Okay, so we gonna take couple of minute break. Bagi Hafiz fikir dulu jawapan apa what is his worst sneakers of the year, and we're gonna be back after this short break. Worst sneakers Welcome back again to another episode of Overload Podcast Malaysia. So kita sambungan ni, kita sambung sikit cerita kita dengan Hafiz ni. Jadi sikit lagi. So cerita dia memang banyak kita nak cerita kan. Okay, so tadi before rehat aku tanya kan, what is your worst sneaker of the year as of 25th of September 2020? Tak kira lah yang lepas kan. So aku dah bagi kau masa sikit. Sebab bila aku tanya tu muka kau macam alamak macam banyak ni, tak tahu nak pilih yang mana kan. So okay, nombor 3, the third worst shoe of the year. Apa dia? Worst lah. Aku sebenarnya dia mix tau. Ada 2 model yang aku nak bagi tau. Tapi aku mungkin akan kena kecam lah. Kena kecam biasa lah. Okay, yang ketiga ni yang aku tak boleh terima is AJ5 dengan Off-White yang ada lubang-lubang. Seriously bro? Tak suka. Seriously bro? Tak boleh bodoh kalau tak jumpa lubang-lubang. No way, no. And then lubang-lubang tu macam seriously bro? Yes. You really, kau memang pemain api lah bang. Serius lah. Tak lawa. Serius? Tak, serius. Aku serius. Aku serius. Sebab dia sebab tak lawa lah. Ya, dia tak lawa, and then kau manipulate the design of the AJ5 tu tau. Kau main dengan material, kau tukar material, aku okey. Tapi bila kau tambah lubang-lubang tu, aku macam benda yang kau cuba buat ni. But that defines him. Yes, I know it's define how Virgil dia punya direction tu. Tapi tak kena lah lubang-lubang ni. And then the kotak tu pun lubang-lubang juga. Yang tu tak setuju lah. Aku memang tak setuju tu. Kotak tu aku memang tak lihat. Aku dah lah, tak boleh tengok dia lubang-lubang tu. Aku macam kenapa dia rasa ni lah. Benda tu yang aku macam tak boleh lah. Mula-mula dia keluar memang aku macam no. Memang tak. Even colour yang nak keluar akan nampak. Tak kira lah. Sebab dia memang model dia. Model dia tu. Okay. Next one. Second place? The second place aku goes to the Nike SB lah. Nike SB ni ada 2. Aku bagi. First is Strange Love. Seriously. I know some people yang suka gila dengan Strange Love. And aku tahu siapa yang suka. Yang pernah datang podcast pun aku tahu siapa suka. No comment. Yang dia pernah cakap aku dia suka Strange Love kan. Personally aku tak suka Strange Love sebab material dia guna. Material dia terlalu sensitif. And bila kau pakai, even kau kena air sikit pun it will ruin the shoes lah. So aku personally lah, kalau kau spend contoh kau boleh resell, rasa tu mahal tu. Mahal sekarang. 4,000. Then bila kau spend 4,000, then kena air sikit, contoh kau kencing kan, tiba-tiba makcik tu kau masuk tu, tepi sikit dik. Kena air, aku pening. Dah keras lah part tu, part bulu tu kan. So macam tu memang aku rasa macam boleh untuk collection kalau letak dalam rumah boleh, tapi kalau untuk kau pakai tak praktikal. And for me yang aku ini yang bergaji rendah ni, aku tak boleh lah spend sampai 4,000 untuk kasut yang terlalu sensitif and susah nak jaga. And then yang the sama level untuk nombor 2 ni aku tight for second lah. Tight for second. Ben Jerry's. Okay. Aku tak kata apa. Ben Jerry's. Ben Jerry's. Aku actually surprise kalau tak dekat tempat nombor 2. Ada nombor 1. Okay. Nombor 2 ni aku go to Ben Jerry's sebab dia terlalu colorway dia terlalu meriah. And aku tak tahu macam nak pakai tu. Aku tak tahu macam nak pakai. And aku ada nampak seseorang pakai macam grandpa yang tu yang
atuk high tu kan. Aldi apa lah nama tu dia pakai kan. Pakcik tu siap kaya lah. Pakcik tu kaya. Pakcik tu dapat kasut tu free. Tak ada masalah, aku okey. Tapi misalnya kalau untuk aku pakai, untuk aku spend sampai kan resell tu kan 6,000 kan. 7 sekarang kan. Gila 7,000 untuk kasut kebadut tu aku tak beli lah. Tapi material dia tip-top yes, apa? material aku puji tentang material. Tapi dari segi colorway, dari segi tu tak. Aku not feeling it lah. Aku rasa it's worst colorway lah. Untuk tapi kena dengan konsep dia. Kena dengan konsep Ben & Jerry's lah. Okay. Tu okay, nombor 2 lah. Yang yang pertama Grand ni. Champion. Yang pertama ni. Yang pertama ni AJ4 Union. Okay, I'll reserve my comment for that. Why? I'll reserve my comment. Aku nak dengar lagi kenapa kau cakap. Okay, aku rasa macam Hafiz ni tak suka Jordan 4 aku suka. Personal aku suka gila Jordan 4. Especially Brad. Memang aku suka dia nubak punya material, the suede. Yang aku tak suka AJ4 ni, elok-elok tang tinggi kau pergi lipat jadi bodoh ni tu buat apa? Ya Allah, tolong lah jangan ubah benda yang dah macam tu. Dia macam kau tukar sajak yang lelaki ke perempuan. But in a worse edition je. And then material dia aku puji, tapi dengan colorway, dengan design tu ni both colorways lah. Both colorways Off-No dengan The Guava, dua-dua lah. Sebab aku tak boleh terima Air Jordan 4. Sebab aku dah biasa tengok Air Jordan 4 dengan lidah yang tinggi. Then bila kau lipat lidah dia macam tu, and then tapi quality dia best lah. Aku tengok personally daripada depan lawa juga tu dia punya material lah. Material aku puji. Tapi dari segi design, dari segi colorway yang dia letak dalam kasut tu, aku rasa tak. Union will always be great in using their materials in what Briopo kasut. Betul. The ones lah. The ones pun aku puji lah dia punya material. Tapi dari segi colorway, untuk colorway ones tu aku boleh terima lagi. Tapi colorway yang hitam kot aku boleh terima. Yang satu tu aku tak boleh. Yang biru. Tu aku tak boleh, tak kena lah. Okay, contact Air Jordan 4 aku beri cameraman ni kan, dia gila Air Jordan 4. Dia memang gila. Dia macam kau tengok tadi kau cakap Air Jordan 4 memang muka berubah lah. Tapi dia mesti akan cakap dia akan suka Air Jordan 4 yang OG. Aku rasa aku rasa dia bilang yang how OG it looks lah, macam kau dah boleh tengok. Tapi sebab dia dengan netting dia, dengan dia punya plastik dia, tepi tu it's very dia lain daripada Jordan yang before tu and after tu dia lain lah. So bila dia berbuat macam ni, kau di respect the shoes. Okay, untuk aku lah nombor 3 aku nombor 1 kau. Union tapi dia black one. Aku suka yang guava sebab aku memang suka kau pun tahu aku suka color yang kasut yang bercolor. So that one aku boleh telan lagi lah. Sebab dia bagi aku, tapi kalau kau bagi aku choice antara the Union Force and the Off-White Force, aku ambil Off-White Force lah. That is for sure. Cuma sebab Off-White Force dia made for women. So nak cari size aku memang naya. Yang sale kan? Jumpa size aku pun harga kereta. So aku memang pas lah. Aku memang takkan dapat lah tu. So itu nombor 3. Nombor 2, aku tak rasa ramai orang tahu kasut ni, tapi dia Jordan 3 Animal Instinct. Kau pernah tengok tak? Pernah. Aku tak tahulah orang nak kata apa. Aku tak terfikir tapi betul. Animal Instinct tu dia sejak aku nampak kasut tu, aku rasa macam bodoh kasut dia dibakar lah tu. Serius bakar. Kalau macam kau nak pakai ke tengok? Dia macam dia. My opinion adalah kalau kau rasa Ben & Jerry's tu kau tak mampu nak beli 6,000 bakar, kau pergi beli kasut tu under retail yang Animal Instinct kau bakar. Macam tu lah kau dapat dia. Serius, sebab material dia sama. Dia pakai material sama. Lepas tu dia ada yang leopard print lah, mengarut kan? Hijau lah, tak bulu-bulu bulu-bulu lah. Mengarut siut. Tak bulu-bulu aku tengok lawa. Tapi bila tengok balik ni bodoh tu. Ni ugly tu. Nak pakai macam mana tak tahu. Cuma dia the black panel tu je lah yang kau boleh telan lagi lah. The rest tu macam apa benda dong kau campur semua binatang kat sini. Yes, dia macam kau nampak macam kau nak beli Air Max 1 Master sikit. Betul. Tapi kau miskin. Dan kau beli AJ3. Kau beli AJ3, kau dapat yang tu. Dia memang tu lah. Number dia second lah. Tak second ke Travis 270. Travis 270 bagi aku, I have nothing against the shoe. 270 is a very good shoe. Tapi dia bila dia buat yang macam U-turn yang bulat kan, macam tu aku cakap sebenarnya kalau dia kekalkan 270 yang biasa dah lawa sebenarnya. Tapi dia tukar benda depan tu. Sebab apa personally aku ada 270 yang hitam
dengan yang mana Bauhaus punya colorway, yang first colorway tu. Lawa tu. Dan bila dia buat tu, aku sorry aku come on Travis, aku tahu kau suka buat lain kat kasut kau, tapi don't disturb the shoe because satu aku tak suka kasut tu kasut baru. Dan tu 70s just release last year. So bila kau buat macam tu, kau tak appreciate lah the original design tu. Kalau kasut dah lama, dah 10 tahun, boleh lah kau macam nak bagi inovatif. Orang tak sempat rasa lagi the real design of the shoe. Kau dah buat macam tu, so orang akan expect lepas ni kasut yang akan keluar macam ni. And it's ugly. It's ugly as hell. Dengan colour dia, aku dah tak suka coklat. Macam grease aku tak suka coklat. Jujur aku tak suka coklat kat kasut. Aku tak boleh brain macam mana kau nak pakai kasut colour coklat. Sebab tu aku tak beli Travis once. Tak kisah lah orang kata apa, aku hampir terjual dengan lows dia. Sebab aku masuk ke low dia. Tapi sebab dia coklat, aku tak boleh go. Aku cakap coklat, sorry lah, aku tak pakai. Aku kalau Travis tu aku suka low lah. Okay, number 1 cover lah. Champion dah. Kasut lembu bodoh. Aku nombor 2 kalau tadi. Aku memang tak boleh lah. Sebab aku mak, sorry mak. Aku tahu kau ada. Mak, aku minta maaf. Aku tahu aku tak attack kau punya personal choice. Tapi kasut tu satu, colour kau pakai lembu kat kaki. Tak tahu kenapa kau nak pakai kasut colour lembu kat kaki. Lepas tu colour biru dengan hitam putih corak lembu tu tak kena. Dengan kuning. Aku tak tahulah kau fikir apa. The only best part of the shoe is if you get the special box. That's the only best part. Kalau kau dapat kotak, ada kotak ice cream. Biasa tu kotak biasa kalau kotak biasa, sorry no offense to whoever spend that amount of money. I'm happy for you guys. Kalau ada kasut tu, tanya. And aku respect kalau ada kasut tu, especially orang macam mamak yang memang pakai buat skate. So aku memang tabik. Tapi god damn man, that's the ugliest shoe I ever seen in my life lah. Okay, so itu tamat top 3. Tak nak cakap ni nanti kalau kita sembang lagi lama kan? Lagi kena. Okay, so this year my last question to you this year kita lost Kobe Bryant. The helicopter accident earlier this year, just before COVID. So benda ni jadi kat banyak tempat. Betul, bukan kat Malaysia je. Benda ni jadi dekat Truworths Hawaii, dekat Stadium Goods, even dekat StockX pun benda ni jadi, in which the influx of price for Kobe punya kasut. Betul. Aku main basket daripada aku form 1 sampai sekarang. And Kobe adalah kasut aku. Itu siapa yang kenal aku memang tahu aku memang main pakai kasut Kobe. Aku memang rock Kobe daripada 3, 4, 5 daripada High Pedang lah. High Pedang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Cuma yang baru NXT ni aku tak pakai sebab aku tak berapa suka dia punya design, dia gemuk sangat. So aku memang stop sampai 11 memang aku pakai lah. So bila sekarang ni dia tak ada, harga dia increase macam bodoh. Sebab dia kadang-kadang orang tak faham pun. For example lah, baru ni kat dalam group kan, there's a person yang jual Kobe 8 fireworks. Kobe 8 fireworks ni dia keluar kat China. Kasut ni ada 300 pasang. Aku tanya dia nak jual berapa. Ni I jual 1,200. Soalan first aku, ciplak. Sebab kasut tu is 8K. DPC 23 mode selling it for 8K. 8K minimum lah USD. Ciplak ke? Lepas tu tak adalah original, I ada receipt. Lepas tu macam, ni kalau aku beli ni memang kesian. Lepas tu tanya, you tahu tak cerita dia apa ni kasut ni kan? Saya you tahu tak what's the story behind it? Tak adalah, I jual sebab dulu I jual 600 tak ada orang beli, so orang cakap mahal. Sekarang I jual 1,200 sebab Kobe dah tak ada. It pisses me off sampai tak beli kasut tu. Awal aku patutnya aku beli, tapi sebab aku kepegang, sebab kau jual memang semata-mata nak ambil untung atas dia punya death kan? So kau rasa lah, kau pernah buat resell? Pernah. Sama yang pernah buat resell, appropriate atau tidak? Sebab benda ni baru ni dia sembang dalam group. Julian post, shout out to Julian Leong. Dia posted kan, Julian Leong posted, dia commented on the matter lah. Kalau kau jual Kobe waktu Kobe mati tu, bapak disrespectful. Memang. Tapi kalau sekarang tak apa, dia kata macam tu. Opinion kau?
Dia macam ni tau. Bagi aku personally kan, kalau kau jual sebab kau nak gain profit from someone else, bagi aku memang kau bodoh lah. Kau memang kurang ajar. Kau just take advantage from person else, then kau buat make money, flip couple of hundreds bucks from the shoes kan. Bagi aku dia respectful lah. Macam kau cakap tadi, dulu waktu baru mati tak apa. Sekarang dulu waktu baru mati tak boleh. Sekarang dah boleh. Is macam mana kau penerimaan kau, sebab certain orang yang beli dia nak pay tribute to the Kobe Bryant sebab dia nak ada kasut tu, nak ada kenangan. Tapi at the same time dia support reseller. Dari segi business it works lah. Kau buat make profit lah. Tapi dari segi orang yang membeli tu aku macam aku nak beli sebab aku nak pay tribute, tapi terpaksa aku pay more sebab this kind of people lah. Aku rasa tak patut lah. It's just tak, even though dia dah mati lama pun. Tak ada mati lama, baru je lagi kan. Baru setahun ni tak ada lama sangat. Tapi and dia mati bukan sebab causing natural death ke apa. Dia tragic weh. Kapal helikopter jatuh. So aku rasa is disrespectful lah bila kau just cakap aku jual mahal ni sebab aku nak resell. Sebab and kau tengok sekarang, even though dekat yang sitting punya Kobe pun dia orang beli semata-mata untuk resell, untuk flip. Nak flip kan. So bagi aku dari segi business it works lah. Dari segi manners kau emang asshole lah. Kau just pretend memang the worst kind of human lah. Kau just asshole sebab kau nak duit. There's from someone there lah. Bagi aku tak lah. Sebab yalah, last week dia orang release the pack yang purple one and everything kan. Aku beli Kobe for my whole life. Tak pernah ada Kobe yang sampai harga tu kecuali kalau kasut dia ada pakai finals. Kasut yang PE ke kan? PE ke ataupun memang specific releases kan, ataupun macam PJ Tucker punya benda tu memang very limited, undefeated kan. Tapi ini general release, dia GR, dia memang GR tapi kau jual dia 1,800 babe. 1,800 paling command lah. 1,800 mahal tu untuk Kobe. 1,800 1,800 tu aku boleh dapat Kobe 11 4KB. Yang tu memang lagi rare, 10 kadang-kadang lagi rare, in which yang memang sepatutnya harga dia memang macam tu kan. So benda ni yang aku minat sneakers but yalah, manners is still manners. Betul in lah. which people lose their manners when it comes to money. When it comes even to adik-beradik boleh gaduh pasal duit. Betul. So kau tanya cakap apa lah. Yalah, betul. Okay, so to conclude cerita, kita dah cerita banyak ni. So kita cerita daripada kau punya background, pasal YouTube, pasal Trend Talk, pasal kasut sebelah lain dan pasal Overpriced, pasal Yeezy. Banyak weh. Banyak, pasal luar shoe. Banyak weh. Okay, so Kobe, and then macam-macam je kita nak cerita kan. So upon semua tu lah, apa hopes kau untuk this scene? Sebab this scene is not getting smaller by the day. Betul. And we are getting bigger lah. Budak pun makin ramai kan, apa semua kan, dan people are getting exposed and interested in this industry more and more. So hope kau lah, as someone yang dah lama juga main benda ni, daripada let's say lah, kalau daripada sekolah lu 13 tahun lah kau dah minat dengan benda ni. So apa hopes kau untuk tengok? Aku rasa aku just nak based on my YouTube, aku just nak orang appreciate the shoes like I did lah. Macam mana aku appreciate the story, macam mana aku suka the design, the quality and how it looks, macam mana kau rock the shoes. So aku nak the new generation, the younger generation take my platform, take as a reference lah, to be educate more towards the sneakers. Bukan kau just beli sebab kawan kau pakai kasut ni mahal bro, kau kena beli. Bukan sebab hype, bukan sebab benda-benda yang artis pakai. Memanglah kau suka artis, tapi bila kau tahu artis pakai, even kasut tu hodoh pun kau cakap lawa. Betul. Warna pekat bodoh pun kau cakap lawa. So aku tak nak aku dengar semua dah. So kalau aku tak nak younger generation ni dia orang dah dicemari dengan trend-trend yang mengarut lah. Aku nak dia orang appreciate the shoes. Macam aku suka kasut, walaupun kasut tu kasut GR, tapi aku suka sebab design dia, colorway dia. Dan beli apa yang kau suka. Jangan bang, aku banyak kali dapat, bang kasut ni worth it tak beli? Boleh tak abang saya resell? Aku tak nak pemikiran orang yang younger generation fikir benda tu just beli kasut sebab nak flip je. Aku nak kau beli kasut sebab kau nak pakai and selesa kau pakai. Macam tu lah aku nak scene kita lebih sihat and tak ada haters tu still ada lah. Benda tu tak boleh apa. Haters tu still ada, tapi it's just aku nak kau being positive and spread the good vibe lah. Kau just sharing the knowledge lah. Kau jangan
beat down the people yang baru nak start kan. Kau baru nak start tu, tak payah kan. Just sharing lah. Because in the end it's just shoes. It's just a shoes bro. It's a pair of shoes je. Okay, so this is a tradition yang kita orang buat dekat Overload Podcast Malaysia. So kita akan buat some quick fire question. Okay, so sebelum aku tanya quick fire question ni, quick fire question ni selalu aku compare. So macam contoh A ke B. So yang mana lalu A lah, mana lalu kat kepala kau. Tapi sebelum tu, lepas tu aku akan bagi kau satu word in which satu kataan atau satu nama yang mana perkataan apa terlintas kat otak kau just sebut. Okay, for now kita main compare dulu Okay. Alright. What the Dunks or Freddy Krueger's? Freddy Krueger. Fragment ones or Fragment ones ataupun union yang black unions? Fragment one. Okay. Last question. Chunky Dunks or Off-White Fives? Bodoh siap. Ya Allah. Kalau kau kena pilih orang nak bagi free, Off-White Fives or Chunky Dunks? Kena pilih Kena pilih. Wih. I'll choose Chunky Dunk. Just for the resale. Bukan. Aku just letak dalam box je. Sebab dia lawa untuk display. Okay, alright. Okay. So, just a few words yang aku akan campak ke kau. Travis Scott. Apa yang kau fikir pasal Travis Scott? Genius lah. Genius. Sneaker lah. Sneaker lah Dia one of the biggest sneakers, I mean like sneakers punya ni lah, event lah of the year. Bagi aku dia big and dia power tu. From the small punya gathering until now power tu. Aku nampak dia punya progress tu like boom. Okay. FZHD. FZHD is a typical guy yang suka kasut lah. Okay. Last but not least, Overload Podcast Malaysia. Overload Podcast Malaysia. Aku rasa dia is getting better lah. From the first yang aku tengok daripada Nico and David tu, you guys getting better from the first episode sampai sekarang, and you penetrate the market in your direction way yang bagus lah. And every topic yang korang cover pun something new and something interesting. Yeah. Alright. Okay. So that's all from us today. I thank you, Hafiz, for joining us for this finale of our episode, and we hope to see you guys again next season. So until then, I'm Firman, he's Hafiz. So Assalamualaikum, Tajahau Barakum. Bye-bye, goodbye, and see you next time on Overload Podcast Malaysia. Alright, cheers guys. Don't forget to subscribe to FZHD and Overload Podcast. Alright. Thank you, Hafiz. Alright. No worries.